Selamat sejahtera pelajar-pelajar senior 3. Mulai 4 Mei sampai 12 Mei akan kita kaji tentang petikan Komsas. Semalam, pelajar sudah menghayati sebuah kurindam. Hari ini, kita akan sama-sama mengkaji sebuah cerpen yang bernama Melissa dan penulisnya iaitu Abdullah Hussein. Sebelum cikgu menyentuh cerpen tersebut, ingin cikgu beritahu bahawa petikan Komsas akan diuji dalam peperiksaan UEC dan markanya 20%. Tentang petikan mana yang akan dikeluarkan, tiada sesiapa pun yang tahu. Oleh itu, pelajar kena berikan perhatian dalam bahagian ini. Okey. Mari kita meneliti sinopsis cerpen Melissa. Isi kandungannya agak panjang, maka pelajar nak sabar ya. Pelajar, kita mula ya. Saya akan baca satu ayat demi satu ayat. Ini watak utamanya iaitu Melissa. Maka Melissa baru sahaja pulang dari pejabat surat khabar. Dia berasa tidak tenteram, iaitu Aning, setelah bertemu dengan Syahid, kawan lamanya ketiga di universiti dahulu. Peristiwa tersebut membuatkannya teringat kepada seorang kawannya sepermainannya sewaktu kecil dahulu, iaitu namanya Hisham. Hampir setiap hari, Hisham pasti mengunjunginya dan mereka bermain-main bersama-sama. Persahabatan mereka sangat akrab sehingga Hisham pernah menyatakan bahawa apabila besar nanti dia akan memperisterikan Melissa. Malangnya tahu maksudnya iaitu pusing dah. Hisham telah terkorban dalam tragedi 13 Mei 1969 iaitu Wuisan Sijian. Peristiwa hitam itu, iaitu Heise Sijian, iaitu tragedi 13 Mei, itu benar-benar meninggalkan kenangan pahit kepada beliau. Tarikh 13 Mei juga telah dipilih Melissa sebagai tarikh untuk beliau menyediakan penulisan tesis. Tesis maksudnya lunwen dalam bidang sejarahnya. Melissa perlu menyiapkan penulisan ilmiah ini. Ilmiah maksudnya siesusing sebelum beliau dianugerahkan ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah. Kajiannya setebal 215 muka surat telah merungkai. Merungkai maksudnya itu menjelaskan atau menghuraikan punca-punca berlakunya rusuhan kaum pada tarikh hitam itu. Dalam kajian Melissa, punca rusuhan kaum adalah akibat dasar secara divided et impera, iaitu pemisahan kaum. Maksudnya itu 种族的分离lah. Secara kedudukan geografi. Kedudukan geografi maksudnya iaitu 地理形势的这种地理的位置、地理的形势问题。Penjajah Inggris sememangnya tidak suka akan penduduk tanah Melayu bersatu ketika itu. Di bawah pemerintahan orang Inggris, maka orang Melayu dibiarkan hidup secara tradisi di kampung-kampung. Ini maksudnya taraf kehidupan mereka agak rendah. Manakala orang Cina ditempatkan di bandar-bandar dan menguasai bidang perniagaan. Dan orang India pula ditempatkan dalam ladang-ladang milik Inggris sebagai buruh latang. Buruh tak maksudnya iaitu laukong. Dasar ini menyebabkan berlakunya polarisasi, iaitu pemisahan kaum yang semakin lama semakin menebal, walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Untuk menyiapkan kajiannya, Melissa juga menjalankan kajian secara menemu buah. Menemu buah maksudnya itu fangwen, mangsa-mangsa tragedi 13 Mei. Untuk mengetahui kisah sebenar peristiwa berdarah itu. Liu Xie Sijian Hubungan Melissa. Tahu maksudnya hubungannya iaitu kuansi dengan Syahid semakin intim. Intim maksudnya itu akrab, cimi. Walau bagaimanapun,
hubungan mereka terganggu kerana Marisa menyertai Angkatan Tentera Malaysia. Tentera tahu Chinlen, Marisa lebih sayang akan negaranya daripada persahabatan dengan Syahid. Kejadian ini menyebabkan Syahid terasa seperti dipermainkan dan sangat kecewa dengan sikap Marisa. Marisa telah bertekad maksudnya setting jasing untuk menjadi warga negara yang setia kepada negara Malaysia. Walaupun dia dilahirkan dan dibesarkan di luar negara. Tetapi hati dan jiwanya ialah anak Malaysia yang sejati. Dia tidak mungkin balik ke tanah tumpah kelahiran ibu bapanya. Ini tanah tumpah kelahiran. Itu maksudnya iaitu ada Cusentiak. Itu di mana? Di Guangdong, China. Marisa tidak kesal. Kesal maksudnya iaitu yihan. Untuk menjadi seorang tentera. Untuk mempertahankan. Mempertahankan maksudnya hanwei. Ibu pertiwi, Zuguo. Sebelum kita masuk ke bahagian tema, kita menyaksikan PPT dengan sepintas lalu ya. Di sini watak utamanya itu Marisa. Dan itu sejak kecil dia berkawan baik dengan itu Hisham. Dan itu semasa dia belajar di universiti, dia berkenalan dengan Syahid. Marisa, seorang gadis Cina, telah berkenalan dengan Syahid yang membuatkannya teringat akan Hisham. Dan ini wajah Syahid menyerupai. Maksudnya iaitu siang Hisham. Iaitu kawannya sewaktu kecil dahulu. Kawannya di sini iaitu Marisa. Marisa dan Hisham selalu bermain bersama-sama. Dan Hisham berhasrat untuk berkahwin dengan Marisa apabila besar nanti. Tapi malangnya, Hisham telah terkorban dalam peristiwa 13 Mei. Marisa memilih 13 Mei sebagai latihan ilmiah untuk sarjana muda dalam sejarahnya. Marisa berjaya menyiapkan tesis. Itu tadi ada sebut tesis iaitu Lunwen, pengajiannya tentang faktor berlakunya tragedi 13 Mei 1969. Marisa mendapati bahawa jurang pekerjaan dan ekonomi yang luas menjadi punca perpaduan kaum tidak wujud dalam kalangan rakyat negara ini. Keakraban Marisa dan Syahid tidak lama kerana Marisa membuat keputusan untuk bertugas kepada tanah air. Marisa ketepikan perasaan hatinya dan menjadi anggota tentera kerana tidak mahu peristiwa 13 Mei berulang lagi. Okey pelajar, kita masuk ke bahagian tema. Iaitu cinta antara dua insan tetapi mengalami perpisahan akibat berlainan budaya. Ini berlainan budaya maksudnya wenhua beijing de butong Dan seterusnya persoalan yang pertama, dasar pemerintahan Inggeris telah mencetuskan maksudnya infak ketegangan hubungan kaum. Ketegangan maksudnya jinjang cipen. Dan yang kedua, perbezaan budaya tidak menjarakkan kemesraan antara dua orang remaja. Menjarakkan maksudnya itu fenkai. Dan yang ketiga, tugas lebih utama daripada cinta. Yang keempat, cinta akan tanah air. Tanah air tadi kita sebutkan iaitu ibu pertiwi, Zuguo. Dan yang kelima, kepentingan perpaduan. Yang keenam, kehidupan yang sengsara pada waktu darurat. Sengsara maksudnya itu tongku. Dan waktu darurat maksudnya itu jingji siqi. Yang ketujuh, memori manis dalam kehidupan. Yang kelapan, kasih sayang tanpa mengenal perbezaan budaya. Ini persoalannya.
Dan sekarang kita masuk watak merisa, iaitu watak utama dalam cerpen ini. Merisa, anak kepada seorang diplomat iaitu Wai Jiaoguan, seorang gadis berketurunan Cina. Berketurunan maksudnya Houtai. Dia seorang yang lincah, huopo, suka bercakap dan sangat terbuka sifatnya. Dan yang keempat, berpelajaran tinggi. Maksudnya dia menerima pendidikan yang sangat tinggi, iaitu memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah. Yang kelima, membuat kajian tentang peristiwa 13 Mei sehingga memperoleh kepujian kelas pertama. Kepujian di sini maksudnya itu Yuten, bukan cencannya di sini maksudnya Yuten. 6. Berkawan baik dan bercinta dengan Hisham semasa kecil. 7. Terpikat dengan Syahid yang mirip dengan Hisham. Terpikat maksudnya tertarik hati. Mirip maksudnya itu agak sama. Yang ke-8, keras kepala maksudnya itu tegil, iaitu mempertahankan pendapatnya dan tidak mahu kalah dalam pertepatan. Pertepatan maksudnya itu pian luna atau cenpian. Yang ke-9, terlalu cinta akan negara sehingga sanggup mengetepikan perasaannya terhadap Syahid. Mengetepikan maksudnya itu huliek, menabaikan. Ke-10, menyertai pasukan tentera bagi menjaga keamanan Ibu Pertiwi. Dan seterusnya sampai itu watak Hisham dan itu Syahid dan Farid. Ini watak sampingan. Pelajar kamu baca sendiri dan cikgu akan sambung ke bahagian nilai. Dan nilai dalam cerpen ini terdapat itu nilai bertanggungjawab, kasih sayang, kegigihan. Maksudnya itu ketabahan, yaitu juesing. Dan yang keempat, keberanian. Bertolak ansur, keikhlasan. Maksudnya itu cengken. Dan yang ketujuh, cinta akan tanah air. Yang ke-8, rasional. Kesabaran dan berhemat tinggi. Dan pengajaran itu juga senang. Pelajar kamu baca sendiri Okey, cerpen pada hari ini sampai setakat ini. Selamat berusaha semua pelajar.